Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala justru kerana pada hari ini, di kesempatan ini, kita dapat bersama-sama dalam slot tazkirah daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak. Dan pada kali ini saya akan membicarakan tentang nilai-nilai Qur'ani dalam menepani musibah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu perkara yang mesti kita sedari dalam kehidupan kita, satu hakikat dalam kehidupan kita ini yang mesti kita ketahui, ialah kehidupan kita dipenuhi dengan pelbagai ujian dan dugaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian adalah dengan tujuan untuk menguji, untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu, siapakah di kalangan kita ini yang paling bagus keimanannya, yang paling bagus komitmennya, yang paling bagus iltizamnya, dari segi amalannya, dari segi keimanannya, dari segi kesabarannya. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, kita akan menghadapi pelbagai ujian dan dugaan, mengikut tahap-tahap keimanan kehidupan kita ini, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, kita akan menghadapi pelbagai cubaan dan dugaan, ada orang yang rezekinya berkurangan, tetapi mempunyai anak yang ramai contohnya. Ada orang yang mempunyai permasalahan lain dalam kehidupannya, kerjayanya yang tidak baik. Ada orang yang mempunyai kerja yang baik tetapi mempunyai berbagai-bagai masalah di syarikat tempat dia bekerja, di pejabat tempat dia bekerja, Maknanya kehidupan itu sebenarnya dipenuhi dengan pelbagai ujian, dan cobaan dalam kehidupan kita, Sebab itu kita kena faham realiti kehidupan ini, yang disebutkan dalam surah Al-Mulk itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah Subhanahu wa taala kami menyebutkan, kami akan menguji kamu, memberikan ujian kepada kamu bisyai'im minal khauf, dengan sesuatu daripada ketakutan, kebimbangan, takut, macam-macam, wal khauf, wal ju', kekurangan makanan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa diri, was samarat, tanaman-tanaman, diserang dengan pelbagai-bagai anasir, musuh-musuh ternakan dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Islam, hamba-hambanya ini,
wa basyir sabirin, berilah perkhabaran, khabar gembira kepada hamba-hamba Allah ini, iaitulah orang-orang yang bersabar di atas ujian-ujian ini. Bukan saja Allah menyebutkan bahawa mereka akan mendapat ganjaran yang baik, mereka dipuji dengan Allah memberikan gambaran mereka sebagai orang yang sabar. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, Ibn Abbas menyebutkan, bila menghuraikan tentang ayat ini, dia menyebutkan akhbarallah al-mu'minin anna dunya darul bala. Allah Subhanahu wa taala, kata At-Tabari, memberitahu kepada orang mukmin bahawa dunia ini darul bala. Dunia ini dipenuhi adalah merupakan negeri tempat kita diuji, wa annahu mubtalihim fiha, dan Allah memberitahu, memaklumkan kita manusia kita ini diuji dengan pelbagai-bagai ujian di dalamnya. Wa amarahum bis sabr, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan kesabaran dalam menghadapi seluruh ujian-ujian ini, kan? Dengan kesabaran kita, Allah menjanjikan kepada kita, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka akan mendapat pujian daripada Tuhan mereka, rahmah daripada Tuhan mereka, kan? Jadi semuanya ini adalah merupakan di antara kriteria dan sifat-sifat yang sangat penting bagi orang-orang yang menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupannya, ya. Jadi yang pertama, apabila kita menghadapi kesusahan, kan, menghadapi ujian, kita kena ingat bahawa seluruh ujian-ujian itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Bukannya sia-sia, ya. Ada hikmah dan pengajarannya, kan? Kadang-kadang kita ni diuji dengan sedikit saja, ya, berbanding dengan ujian-ujian yang diterima oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita, kan? Kita lihat dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Allah bertanya, apakah kamu menyangka kamu ni akan masuk syurga, ya, dengan mudah, ya, dan kamu tidak diuji seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu, ya? Orang-orang yang terdahulu daripada kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, kan? Oleh sebab itu, kalau kita hanya diuji dengan kekurangan wang ringgit sedikit, tak apalah, kan? Diuji dengan kesakitan yang sedikit, tak apalah. Diuji dengan COVID-19 yang sedikit ini, tak apalah, kan? Bersabar, kan? Bersabar dengan ujian ini. Sebab ujian-ujian ini dah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita lebih hebat, kan? Sehingga nabi-nabi dan para rasul pun diuji, kan? Dengan ujian-ujian yang sangat hebat. Apalah jika dibandingkan dengan ujian-ujian kehidupan kita yang kita alami hari ini, kan? Macam saya sebutkan tadi bahawa dengan sedikit kesusahan di sana sini, dengan sedikit kesakitan di sana sini, semuanya ini merupakan satu proses untuk mendidik kita supaya kita terus bersabar dan makin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan surah Al-Baqarah ayat 214 ini, orang-orang terdahulu masathumul ba'sa wad darra wazulzilu. Orang-orang yang terdahulu daripada kita ini ditimpa dengan berbagai kesusahan, kepayahan, kemudaratan, digoncang kehidupan mereka, wazulzilu, berbagai-bagai kesusahan. Kalau para sahabat itu berbagai-bagai penyiksaan, penderitaan yang dialami oleh mereka, hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah, sehinggalah berkata
Rasul dan orang-orang beriman bersama-sama dengan baginda, bila lagi akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Lalu Allah menyebutkan, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah sesungguhnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat hampir, ya, dekat. Jadi tunggulah, ya, bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pasti kita kena yakin bahawa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Yang penting kita kena bersabar di atas ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ini. Ini lumrah kehidupan kita. Memang saya tak nafikan tuan-tuan dan puan-puan, sabar ni memang mudah untuk diungkapkan. Kita bolehlah kata, ustaz bolehlah kata, kan, tak kena kat dia, kan, cuba kena kat dia, kan, cuba kena kat kita, payah juga. Tetapi kuncinya, kan, telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Ingat, apa yang kita hadapi ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di antara kriteria sifat-sifat orang-orang beriman yang mendapat petunjuk, yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang apabila ditimpa menerima segala ujian, bala, kesusahan tadi, kan, apa mereka buat? Mereka menyebutkan alladzina iza asabathum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menyebutkan kita ini daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan dikembalikan. Jadi kalau kita yakin bahawa ujian-ujian ini, kan, sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kan, untuk menguji kesabaran kita, keimanan kita, ketakwaan kita, komitmen kita, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan merasa berduka cita, bahkan kita akan menjadi lebih kuat. Semakin diuji, semakin kuat kita, kan? Jadi itu sepatutnya pendirian kita dalam kita menerima ujian-ujian dalam kehidupan kita, kan? Sebab setiap manusia tidak akan terlepas daripada ujian-ujian itu, kan? Cuma sama ada ujian itu berat ataupun ujian itu berkurangan, kan? Tetapi ujian-ujian itu pasti kita lalui dalam kehidupan kita, kan? Jadi kuncinya telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, fasta'inu bis-sabri was-salah. Kita ni apabila menghadapi ujian, dugaan, kesusahan, ingat Allah kata fasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kamu bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi Allah nak minta kita dekat dengan dia, kan? Mohonlah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran dan kita bersembahyang, kan? Jadi dua pendekatan Al-Quran dalam menghadapi kesusahan tadi, dalam menghadapi kebimbangan, dalam kita menghadapi kegelisahan dalam kehidupan kita. Ingat bahawa itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ialah kita kembali balik kepada Allah, sabar dan sembahyang, kan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, kan, ujian dan dugaan ini. Kalau COVID-19 ini sebagai suatu musibah dalam kehidupan kita hari ini, bukan saja di Malaysia tetapi seluruh dunia, kita sama-sama banyakkan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan kita di Malaysia dan di negara-negara lain, agar Allah mengangkat
wabak COVID-19 ini, kan? Supaya memudahkan selepas itu kita beribadah kepada Allah, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau dalam keadaan kita diserang oleh COVID-19 ini, kita nak ke surau pun susah, nak berjamaah di masjid pun susah, nak mengadakan kenduri kenara pun payah. Itu semua ujian yang insya-Allah apabila selesai ujian ini, kita bersyukur dan kita lipat gandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi banyakkan bersabar, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, mengadu nasib kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu permasalahan yang kita hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi selain daripada yang saya sebutkan pada mukaddimah tadi, iaitulah kita sentiasa faham bahawa nature, tabiat, fitrah kehidupan kita ini akan dipenuhi dengan ujian dan cubaan. Banyak lagi fitrah kehidupan kita yang kita kena faham. Selain daripada kehidupan ini dipenuhi dengan ujian dan dugaan, kita kena faham kehidupan kita ini juga di antara hakikatnya ialah kehidupan yang sementara, kan? Bukan kehidupan yang kekal abadi, kan? Tidak ada orang yang boleh hidup selama-lamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat kehidupan yang kedua ialah kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, hayah muaqqatah, ghair abadiyah, bukan selama-lamanya. It's not a permanent life. Kehidupan kita dalam dunia ini. Hakikat yang pertama yang saya sebutkan tadi, kehidupan kita dipenuhi dengan ujian dan dugaan. Kalau hakikat yang ketiga boleh kita sebutkan bahawa hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahawa dunia ini adalah jambatan untuk sampai ke negeri akhirat. Untuk sampai ke negeri akhirat itu kita kena ingat bahawa dunia ini adalah merupakan jambatan yang boleh menyampaikan kita ke negeri akhirat. Kita buat persiapan sebaik mungkin dengan amal-amal yang saleh, kan? Perbanyakkan salat kita, doa kita, perbanyakkan selawat kita dalam kehidupan ini, ya, agar Allah Subhanahu wa taala keberkatan selawat tadi mempermudahkan kehidupan kita, meringankan kehidupan kita, kan? Jadi semua ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan, kan? Dan kita dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita berusahalah mencari punca kepada masalah ini. Kalau seandainya kita mempunyai anak-anak yang tak dengar cakap contohnya, kan? Jadi itu pun masalah, kan? Itu pun kadang-kadang memeningkan ibu bapa, kan? Jadi cari punca masalahnya. Mungkin kerana masa yang kita bagi kepada anak-anak kita tak cukup, kan? Kita mungkin sibuk dengan perkara-perkara lain, kan? Dalam kehidupan kita. Maklumlah dalam dunia sekarang ini, kita sibuk mencari wang ringgit, kan? Tak tengok pendidikan anak-anak, kan? Setengah ibu bapa memberikan urusan pendidikan anak-anak ini hanya kepada pembantu-pembantu rumah, pembantu-pembantu rumah daripada seberang contohnya, kan? Yang tidak mempunyai skill sebagai seorang sebagai ibu bapa yang baik, kan? Bagaimana mungkin mereka melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, kan? Jadi apabila mereka membesar, mereka tidak berbakti kepada kita, bahkan memberikan permasalahan yang baru kepada kita. Jadi cari punca masalah itu dan cari penyelesaiannya, kan? Ya, jadi kita masih belum terlambat sebenarnya untuk kumpul balik anak-anak, kan?
boleh buat program-program bersama-sama dengan anak-anak. Dan zaman PKP inilah, zaman COVID, zaman PKP ni kita selalu bersama-sama dengan anak-anak, bersama-sama dengan keluarga. Kita gunakan kesempatan ini kan untuk kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga masing-masing, dengan kita bersembahyang berjamaah bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Tak apalah si ayah menjadi imam, hanya baca qul huwallahu ahad, inna a'tayna rakaat pertama, qul huwallahu ahad, surah Ikhlas rakaat kedua pun tak apalah, asalkan ada majlis kita bersama-sama dengan anak-anak dan keluarga kita. Ada kesempatan untuk kita memberikan sedikit nasihat kepada mereka. Jadi semuanya ini penting kalau kita menghadapi masalah-masalah dengan anak-anak, dengan keluarga, kan? Jadi cari punca masalah yang sebenar, kan? Jadi daripada situ kita boleh membuat muhasabah, kan? Kita membuat self correction, kita boleh membuat pembaikan di sana sini, kan? Melalui perjumpaan family tadi, dengan anak-anak dan keluarga tadi, kita boleh memperbaiki antara satu sama lain, memberikan nasihat antara satu sama lain, membuat muhasabah. Ini pun di antara kaedah-kaedah yang boleh kita laksanakan untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, kan? Jadi memang kadang-kadang apabila kita terlalu sibuk dalam kehidupan, kita tak sempat nak tengok anak-anak, nak memahami perasaan mereka, nak memahami keperluan mereka, kan? Akhirnya apabila kita mengabaikan isu ini, mereka membesar tanpa kasih sayang, kan? Mereka lebih suka berada dalam bilik masing-masing dengan handphone, dengan gadget, dengan laptop, kan? Jadi kita tak nak seperti itu, kan? Kalau dalam kajian di Amerika Syarikat, dibuat kajian, anak-anak sama suka parent di rumah ke ataupun tak suka parent di rumah, kan? Dibuat survey, kan? Jadi finding yang diperolehi, dapatan yang diperolehi, anak-anak tak suka parent berada di rumah, kan? Pasal apa? Apabila parent ada di rumah, ibu bapa ada di rumah, selalu merungut, selalu memarahi anak-anak. Dia nak, tak apa, mak ayah dia pergi bekerja, dia duduk di rumah dengan TV, dengan laptop, dengan gadget dan sebagainya, kan? Jadi ini bukan penyelesaian yang baik, kan? Jadi kita nak biarlah anak-anak kita gembira bersama-sama dengan kita, dan kita dapat meneruskan peranan kita sebagai ibu bapa yang boleh memberikan ingatan, bimbingan dan panduan kepada anak-anak kita, kan? Jadi pendekatan Al-Quran juga apabila menghadapi sesuatu permasalahan ialah kita mesti berunding, kan? Berunding, berbincang di antara satu sama lain, yang disebutkan sebagai wa amruhum syura bainahum. Dalam urusan-urusan kita mesti berbincang, mencari penyelesaian, kan? Dan dalam perbincangan pula kita mesti jangan menganggap pandangan kita saja yang betul, kan? Pandangan orang lain salah, itu tak betul, kan? Kita lihat orang-orang yang terdahulu daripada kita, kan? Para pendakwah, para duat, mereka apabila berbincang, mereka selalu menyebutkan bahawa biarlah pendapat sahabat dia yang betul, pendapat dia yang salah, kan? Dia nak biar pendapat sahabat dia tu yang betul, pendapat dia salah, kan? Berbanding dengan kita hari ini, kita kalau berbincang, pandangan kita aja yang betul, pandangan orang lain salah, kan? Kita nak orang semua dengar pandangan kita, kan? Itu tak betul, kan? Jadi dalam kita menghadapi masalah, kita mesti
datang, berkumpul, berbincang, berterus terang antara satu sama lain, kan? Sama ada di rumah kita, kan? Dengan di tempat kerja kita, kan? Antara suami isteri pun sama, kan? Jika ada masalah, jangan simpan, jangan pendam, kan? Jadi berterus terang, kan? Berterus terang, suami berterus terang, isteri berterus terang dengan pendekatan yang baik, kan? Dengan pendekatan yang baik, bukan bertengkar dulu, kan? Dengan pendekatan yang baik, kan? Dengan kaedah yang baik, kan? Insya-Allah tidak ada satu masalah pun dalam dunia ini tidak boleh selesai tanpa ataupun melalui perbincangan. Semua masalah yang ada dalam dunia ini akan boleh selesai kalau kita mau berbincang, kalau kita mau berlapang dada, kalau kita mau saling memaafkan antara satu sama lain, kan? Jadi keterbukaan itu penting, kan? Begitu juga dalam organisasi, di tempat kita bekerja masing-masing, kan? Jadi kita mesti bersikap terbuka, berlapang dada, kan? Jangan tension sangat, tuan-tuan dan puan. Sebab itu orang kata kalau nak umur panjang, nak sihat, jangan tension, kan? Jangan selalu mencari masalah, kan? Senyum aja, kan? Sebab itu Nabi sebutkan senyum itu sedekah, kan? Sebab senyum itu, bila kita senyum, kita bagi salam kat kawan-kawan kita, permasalahan kita hilang, kan? Permasalahan kita hilang, kan? Kalau dia tak nak bercakap dengan kita, kita bagi salam awal-awal jumpa dia, kita bagi salam. Kan norma baru ni kan tak boleh bersalaman, tak boleh bersentuhan, kan? Jadi okeylah tak boleh bersalaman, tak boleh bersentuhan, tapi bagi salam masih boleh, kan? Kita walaupun dia tak nak tegur kita, kita tegur dia, kita bagi salam. Kita bagi salam lebih dulu daripada dia bagi salam kat kita, kan? Jadi itu pendekatan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Ternyata melalui salam tadi meningkatkan hubungan kasih sayang, meningkatkan hubungan ukhuwah al-islamiyah sesama kita, persaudaraan sesama kita. Dan lagi pun tuan-tuan dan puan, Sayyidina Ali menyebutkan kehidupan kita ini di dunia ini kehidupan yang terlalu pendek, terlalu singkat, kan? Jadi bila kehidupan kita di dunia ini terlalu singkat, jangan kita gunakan kehidupan yang singkat ini, tuan-tuan dan puan, untuk bertelagah di antara satu sama lain. Jangan kita gunakan kehidupan yang singkat kita ini untuk bermusuh antara satu sama lain, kan? Yang itu akan meningkatkan blood pressure kita, BP kita, jiwa pun jadi sempit, pasal kita mencari perseteruan dengan orang. Islam menganjurkan kita hidup berbaik-baik di antara satu sama lain, kan? Dengan jiran-jiran kita, kita berbuat baik di antara satu sama lain, kan? Dengan rakan-rakan sepejabat kita begitu juga, kan? Jadi kita dalam kehidupan kita ini, kita jangan mencari titik-titik perbezaan, kan? Kita kena cari banyak ruang-ruang ataupun titik-titik persamaan di antara kita dengan kawan-kawan kita sepejabat, kan? Jangan kita cari perbezaan, kan? Memang kalau kita nak cari kelemahan kawan-kawan kita, organisasi kita, terlalu banyak kelemahannya, kan? Tetapi kita kurangkan mencari perbezaan dan kelemahan tadi. Yang kita cari, biar kita cari persamaan. Sebab kita ini, tuan-tuan dan puan, kan, banyak sangat persamaan kita dengan sahabat-sahabat kita, kan, dengan kawan-kawan kita. Kalau kita lihat hari ini, bagaimanapun kita berbeza, sebenarnya kita banyak sekali persamaan. Jadi kita cari persamaan demikian. Mudah-mudahan dengan itu hati kita pun tak tension, kita pun dapat sabar dalam kehidupan kita, dan akhirnya insya-Allah kejayaan menanti kita.
Jadi kita lihat Al-Quran dan Islam yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya telah memberikan berbagai-bagai kaedah dan pendekatan apabila kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Kan? Jadi kita berunding, kita berbincang, kan? Kita juga boleh bertanya orang-orang yang lebih tua daripada kita, kan? Sebab itu dalam Islam disebutkan bahawa apabila seorang suami isteri tidak dapat menyelesaikan masalah, dia boleh berunding dengan keluarga daripada wakil keluarga daripada pihak lelaki, wakil keluarga daripada pihak isteri, kan? Untuk berunding mencari penyelesaian. Nak ceritakan bagaimana Islam adalah agama yang menganjurkan kepada kesatuan, kan? Yang menganjurkan kita supaya sentiasa bersatu dan berpadu, kerana Islam meyakini bahawa hanya melalui kesatuan tadi kita akan menjadi umat yang kuat. Tetapi kalau kita dalam kita menghadapi kesusahan ini, kita tambah pula dengan kita menghadapi masalah-masalah peribadi yang kita tak dapat kawal, yang kita tidak dapat memaafkan orang lain, masalah makin besar dalam masyarakat kita. Sedangkan saya sebutkan tadi bagaimana sesama kita ini sebenarnya terlalu banyak persamaan-persamaan antara kita dengan kawan-kawan kita, kan? Jangan kita mencari titik-titik perbezaan itu, kan, di antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan, kita banyak bersemayang, banyak berdoa, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada kita apabila menghadapi sebarang ujian dan dugaan. Dan kalau kita diberikan dugaan juga, banyakkan berdoa. Apa doanya? Antaranya doa yang kita boleh amalkan ialah kita baca doa Allahumma ajirni fi musibati, kan? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, kita doa betul-betul, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah ganjaran yang baik kepada aku di atas musibah yang menimpa aku, kan? Wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, gantilah kepada aku, ya Allah, gantilah musibah ini, ya Allah, dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kita mohon kepada Allah memberikan ganjaran yang baik kepada kita dengan ujian dan dugaan ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau kita kehilangan duit misalnya, hilang 1,000 saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih banyak, lebih baik daripada itu. Itu doa yang mesti kita baca apabila kita menghadapi ujian dan dugaan dalam kehidupan kita, selain daripada kita redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab dalam hadis disebutkan redan bima qasamallahu laka takun aghnan nas, kan? Kita redha dengan apa sahaja ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita akan menjadi manusia yang paling kaya, kita akan jadi manusia yang paling bahagia, kan? Redan bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Redha dengan apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa jua dugaan, apa jua cubaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di dunia ini, kita sabar, kan? Kita berdoa kepada Allah, Allah menggantikan sesuatu yang lebih baik, dan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita akan menjadi manusia yang paling baik, paling bahagia, paling aman dan paling sejahtera. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas yang dibawa khas daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak ini akan memberikan manfaat dan panduan kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.